أن لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya hormati Bapak saya Ustaz Zaki, seterusnya di jabatan kuasa serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat menjayakan program yang kita rancangkan sebelum ini dan dapat kita bertemu pada pagi ini di hari yang mulia, di hari yang barakah, di bulan yang penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini akan diberi rahmat, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan taufik dan hidayah kepada kita untuk sama-sama kita menghayati khasnya di dalam bulan Ramadan ini, menghayati Ramadan yang barakah ini, itu sama-sama kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh sempurna, dengan segala amalan yang telah kita ketahui bahawa selagi mana kita beramal berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada, maka amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini 1334 Hijrah kepada semua muslimin dan muslimat, khasnya hadirin hadirat pada pagi ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana yang pertama sekali kita diketemukan Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan usia kita, bertemu dengan Ramadan pada tahun ini dengan keadaan yang sehat walafiat, dengan keadaan suasana yang selamat, aman dan sentosa daripada sebarang gangguan dan malapetaka daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bertemu sekali lagi di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan, keinsafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memanjangkan umur kita, ya. Mungkin pada tahun lepas kita berpuasa, ya, kita menyatakan pada diri kita bahawa kita belum tentu untuk bertemu Ramadan pada tahun hadapan. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah mempertemukan kita lagi pada tahun ini. Apabila kita menerima kehadiran Ramadan dan kita melaksanakan puasa Ramadan, maknanya telah setahun berlalu, ya. Setahun berlalu, umur kita telah pun setahun berlalu. Setahun berlalu kita meninggalkan dunia ini. Setahun juga kehadapan kita telah pun melangkah menuju ke alam kematian kita. Tarikh kematian kita setahun berjejak ke depan. Mungkin kita kata kubur itu sudah dekat setahun dengan kita. Dunia ini telah kita tinggalkan setahun yang lalu. Maka kita bermuhasabah di situ melihat apakah yang telah kita lakukan sejak setahun yang lalu dan kita bertemu lagi pada tahun ini. Harapan kita tidak ada lain, mudah-mudahan ya, Ramadan kali ini
akan lebih baik daripada Ramadan pada tahun yang lalu. Dan begitulah seterusnya, kita mengharapkan segala amal kita semakin hari semakin baik. Puasa kita di hari pertama dan puasa kita ke hari kedua lebih baik daripada puasa hari pertama, dan begitulah seterusnya hingga ke akhir Ramadan. Itulah yang kita harapkan. Yang keduanya, bila kita menghadapi Ramadan ini, kita menyediakan persiapan kita untuk lebih yakin dan lebih percaya bahawa Ramadan ini kita akan buat yang lebih baik daripada apa yang lalu. Kita berazam dan bertekad merebut peluang-peluang yang Allah berikan pada kita di dalam bulan yang penuh barakah ini. Semoga masa-masa yang berlalu sepanjang sebulan itu kita isikan dengan berbagai ibadah, berbagai amalan yang boleh mendekatkan diri pada kita. Allah buka ruang kepada kita untuk kita menyediakan amal ibadah. Allah memberi kesihatan kepada tubuh badan kita. Allah memberi kekuatan kepada kita boleh melaksanakan ibadah, bukan sahaja berpuasa, tetapi ibadah-ibadah lain, termasuklah solat-solat sunat yang banyak dibuka ruang pada kita di bulan Ramadan. Bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan, berinfak, bersedekah di bulan Ramadan, membuat kebajikan, membantu sahabat-sahabat yang memerlukan bantuan dan sebagainya di bulan yang penuh barakah ini, mendirikan malam-malam Ramadan lebih daripada apa yang lalu, maknanya bertekad dan berazam untuk mengisi segala ruang yang ada di bulan Ramadan dengan amal ibadah yang dapat meletakkan diri kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir Ramadan, seperti mana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada konsep dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memfardukan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang kita sering membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, telah kufardukan kepada kamu puasa seperti mana umat-umat yang terdahulu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi maknanya kita melaksanakan ibadah puasa ini yang akhirnya yang meletakkan diri kita di dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allah mengharapkan, meminta kepada kita supaya mengharapkan kita berusaha menjadikan diri kita sebagai umat yang bertakwa. La'allakum tattaqun, itu pengharapan Allah kepada kita. Maka kita berusahalah mencari ketakwaan itu berdasarkan puasa yang telah kita laksanakan. Maka sebulan di bulan puasa ini adalah merupakan suatu latihan pada kita di dalam mencari proses bagaimana kita nak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun demi tahun, mungkin pada tahun lepas di awal puasa kita yakin ada kekuatan dan sebagainya untuk melaksanakan ibadah, yang berakhirlah sampailah kita menyambut Aidilfitri, dan selepas itu semangat masih ada, semangat Ramadan, bangun malam sahur, mungkin lepas itu bangun lagi, kalau tak puasa wajib puasa 6, puasa-puasa sunat kita bangun, selain daripada puasa, walaupun tak puasa tapi dah biasa dengan sahur, kita terbangun dan melaksanakan ibadah-ibadah qiyamul lail dan sebagainya.
semangat itu semakin lama semakin luntur, dan kita harapkan ya kita akan terus meningkatkan balik semangat itu ya. Jadi apabila sampai Ramadan ini kita kuatkan semula ya, sampai bulan Zulhijjah ya. Lepas itu kita mula turun ya, masuk bulan Muharram, Safar apa semua, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Rejab itu dah mula balik ya, kita memproseskan diri kita, melatihkan diri kita, meningkatkan ibadah lebih baik daripada bulan-bulan yang lain ya, untuk persediaan Ramadan kita. Ini sebagai suatu ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melihat sejauh mana keimanan kita menghadapi ujian-ujian dugaan ini ya, di dalam menghadapi suasana nafsu kita yang 11 bulan ya, kita layan dia dengan baik ya, makan, minum dan segala-galanya. Tetapi pada bulan Ramadan ini dikekangkan segala kehendak-kehendak nafsu itu untuk memastikan diri kita berada ya, dalam keadaan yang kita nak memujuk nafsu kita supaya menjadi lebih lembut dan lebih baik agar dia dapat bersama dengan kita di dalam keadaan yang kita boleh kontrol dia. Jadi alhamdulillah ya, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita berada di bulan yang penuh barakah ini. Rebutlah peluang ini sebelum ia berakhir ya. Inilah ruang dan peluang yang ada untuk tahun ini. Kita bertekad, mungkin kita berkata di dalam hati kita, inilah inilah puasa kita, inilah tahun puasa kita yang terakhir ya. Tahun depan lambat lagi nak tunggu 12 bulan pula ya. Tak tahu apa nak jadi ya. Kalau Allah masih panjangkan umur kita, kita bertemu lagi. Jadi ruang masa yang ada yang kita lalui sebulan di bulan Ramadan ini, kita carilah peluang ini ya. Isilah peluang ini dengan sepenuhnya agar dia tidak berlalu begitu sahaja. Maknanya setelah 11 bulan kurang penumpuan kita kepada ibadah kepada Allah, tetapi pada bulan ini kita mempertingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berazam untuk melakukan segala amal ibadah, peningkatan ibadah yang wajib, yang sunat dan sebagainya, maka kita juga perlu untuk menghadapi Ramadan ini kita menjadi orang yang berilmu ya. Seperti kata tadi, majlis kita adalah majlis ilmu. Di dalam kita nak menghadapi Ramadan ini, biarlah kita berilmu ya, melaksanakan ibadah dengan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam kita melaksanakan ibadah ini. Yang akhirnya apabila ilmu itu kita ada, insya-Allah kita melaksanakan Ramadan itu dengan penuh sempurna, yang akhirnya akan membawa kita kepada hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti mana yang telah dipahamkan pada kita ya, pada pagi ini kita adakan sedikit majlis ilmu yang tajuknya pun Tanyalah Ustaz. Jadi saya pun mula-mula fikir juga ya, apa soalan pula nak tanya ya. Kalau tak ada soalan ni maknanya soalan spontan hari ini daripada puan-puan macam saya kena interview lagi ya. Perempuan tanya saya jawab lah. Ada yang boleh jawab, ada yang tak boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, udahnya tak lulus interview, balik tak dapat kerja ya. Tanya saya, maknanya saya seorang tuan-tuan ramai ya. Kalau tak saya tanya perempuan lain pula ya. Ini saya duduk di meja ni, tuan-tuan interview saya ya. Jadi insya-Allah ya, sebelum ada soalan tu saya nak baca sedikit kitab kita ni sebagai ulang kaji balik ya, mengenai puasa Ramadan ini, dan nanti kita lihat kepada soalan-soalan yang perlu
kita jawab. Saya bawa kitab ini, kitab Fiqhul Manhaji, ya, Fiqhul Manhaji daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya. Sebuah kitab yang diterjemahkan oleh terjemahnya Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, ya. Terjemahkan kitab ini yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Khan dan Dr. Mustafa Al-Buha. Ada soalan? Soalan nak baca kan? Ada pilihan nak baca. Ada satu soalan. Apakah hukum orang yang rajin berpuasa tetapi tidak bersolat, khususnya anak-anak muda kita? Adakah ianya sia-sia sahaja? Apakah hukum orang yang rajin berpuasa tetapi tidak bersolat, khususnya anak-anak muda kita? Apakah ianya sia-sia saja? Baik, terima kasih atas soalan yang dikemukakan tadi. Jadi tak tahu siapa yang buat soalannya. Ini rahsia juga ni, ya, tak tahu soalan saja. Saya pun tak tahu siapa tanya, ya. Tak apalah, yang penting ada soalan. Dan kadang-kadang ada soalan tak ada jawapan. Kalau tak boleh jawab lah. Ya. Jadi saya akan menjawab soalan ini juga tidaklah berdasarkan kepada sempat saya merujuk mana-mana kitab, berdasarkan maklumat pengetahuan yang ada pada saya lah, yang mungkin nak cari dalil nas. Itu kalau ada kitab kepada saya, soalan ni sampai 2 hari dah, saya boleh carilah. Tapi spontan ni kadang-kadang ada ingat dalam kepala nak tu boleh bagi. Kalau tak ingat saya tak boleh nak bagilah. Jadi dia ada soalan tadi, ya, hukum orang yang suka berpuasa tapi tak bersolat, ya. Di dalam kita membicarakan bab puasa ini, ya, yang pertama nak tanya dari segi apa hukum dia, dia puasa, ya. Jadi bagi orang yang berpuasa walaupun tak solat, ya, maknanya dari segi rukun Islamnya, ya, rukun Islamnya dia salah satu daripada rukun tu dia dah buat lah, ya, maknanya dia berpuasa. Persoalan kenapa kamu tak puasa dah terjawab, maknanya dia kata dia puasa, ya, dia puasa. Saya tengok saya hari-hari saya puasa, kalau sunnah hari saya puasa, bulan Ramadan saya puasa, ya. Kalau puasa insya-Allah boleh buat, ya. Masuk bulan Ramadan berduyun-duyun datang buka puasa. Ya, datang masjid surau penuh, anak-anak muda pun mari buka puasa sebab puasa, ya. Alhamdulillah. Maknanya nak kata puasa dia tak sah, tak boleh lah, ya. Dia pun syarat semua, syarat sah puasa semua ada kat dia. So, orang yang Islam balik merdeka mampu pula puasa, ya, maka dia pun puasa lah. Ya, dia pun niat pula puasa, ya, dia berpuasa. Jadi pada saya hukumnya puasanya sah. Tuntutan dia tak puasa di akhirat nanti memang lepas dia puasa, ya. Cuma apa yang kita mengatakan bahawa, ya, segala amalan itu, ya, tertakluk kepada solat. Kalau solatnya tak ada, yang lain habis semua tak ada, ya. Maknanya dikatakan bahawa sembahyang itu amat penting. Dalam apa hal pun, amalan yang nak kira dulu solat. Solat selesai, alhamdulillah.
yang lain okey. Tapi kalau solat pun tak selesai, hak lain tu belum tentu lagi. Ya. Jadi di dalam hal ini, kalau dah anak muda pula kalau dengar saya kata ni, baik tak payah puasa, langsung dia tak puasa. Aku dah tak semayang ustaz, kalau tak idea apa-apa, tahun depan aku tak nak puasa. Mayang tak puasa tak, Nabi tu daripada tu lagi. Nabi tu puasa. Ya. Maknanya itu tergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun Allah nyatakan, yang utamanya adalah solat. Ya. Kemudian hak lain itu akan ikuti. Selesai solat, hak lain selesai. Tapi kalau solat tak selesai, adalah perkiraannya, panjang kiranya. Ya. Jadi hukumnya yang tak solat tadi, hukumnya berdosa lah. Sebab tak semayang tu memang kena suruh semayang kot mana pun. Ya. Dan puasa itu lepaslah dia daripada rukun persoalan kenapa dia tak puasa. Ya. Nak kata tak sah, tak boleh. Ya, tak sah semayang, tak sah puasa hang tak semayang, tak boleh. Ya. Sebab kita tengok syarat sah puasa tu ada yang ditulis tak semayang. Bila tak semayang tak sah puasa dia. Tak ada. Ya, tapi di dalam perkiraan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di akhirat besok Allah tengok yang itu sama. Walaupun dia puasa, Allah tengok semayang ke tak. Jadi Allah Ta'ala tengok kalau solat itu tak ada, maksudnya yang lain tu habis. Habis itu mungkin dalam perkiraan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan itu terserahlah kepada rahim Allah, kasih sayang Allah. Walaupun dia tak solat tapi dia puasa, mungkin ada perkiraan di segi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah nak membayangkan kepada kita bahawa sembahyang itu adalah amat penting kepada kita. Ya. Jadi mungkin dia puasa sembahyang, puasa ni pasal banyak benda-benda yang seronok kot, ataupun puasa ni bukan tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan. Sebulannya dalam setahun. Ya. Lepas kawan tu gempak pula, kalau tak puasa tak boleh raya. Dia seronok raya. Dia pun tak apalah, orang raya punya pasal puasa. Ya. Tak lagi kawan kata apa pula tak puasa. Ya. Nak berkawan tu kadang susah juga. Ya. Kawan puasa, dia tak puasa. Ya. Mana yang tu dia boleh buat. Ya. Dari segi kejujuran, ya, biasa ni kalau dah tak sembahyang, ya, boleh kita kategorikan puasa ni puasa umum, ya, puasa awal, puasa menahan diri daripada makan minum. Ya, dia niat puasa, dia tak makan tak minum, maka dia puasa lah. Makna puasa tu duduk kategori yang common lah. Ya, dia punya kualiti tak ada, puasa aja, tak ada kualiti. Ya, sebab kalau orang sembahyang, rasanya lain puasa dia. Orang tak sembahyang ni dia puasa juga, tapi rasa dia punya puasa dia tu, ya, nak duduk martabat yang kedua, yang puasa tak makan tak minum, ya, dia jaga segala panca indera dia, mata dia, telinga dia, mulut dia, ya, semua itu dijaga, dia puasa semua sekali, ya, bukan tak makan tak minum je, mulut dia pun dia jaga tak kata kat orang, ya, bulan-bulan puasa dia tak mengumpat orang, ya, mata dia tak pergi tengok benda-benda yang tak elok, yang merendahkan, mengurangkan pahala puasa, ya, tak baca puasa tapi mengurangkan pahala puasa, ya, dia tutup mata, maka tutup mata lah, maknanya dia tak perhatilah benda-benda yang boleh mengurangkan pahala puasa dia. Telinga dia tak pergilah dengar cerita-cerita yang tak elok, dia tak sumbatlah telinga dia tu dengan apa nama, dia nak sebut tak, ya, dengan lagu-lagu yang sumbat tengok berdengung ke tu. Bulan puasa juga tapi bubuh ni pasang lagu, dengar lagu puasa, telinga dia puasa, maknanya dia tak bubuh yang tu, dia dengar benda-benda yang elok saja. Buka apa nama TV pun tengok rancangan yang bagus-bagus, ya, maka dia tahan sendiri, maka puasa. Puasa yang itu, puasa yang kedua. Kalau dia boleh tahap macam tu, okey juga. Puasa yang ketiga jauh sikit lah. Kita pun nak tahap yang kedua ni pun, ya, kita pun mungkin berada di tahap yang kedua, ya, boleh lagi kontrol telinga, mata, apa semua, ya, maknanya berpuasa, ya. Hati itu tak tentu lagi, ya. Hati itu mungkin berkata
macam-macam dalam hati kita tak tahu, ya. Hati kata ke orang ke, hati duk maki orang ke, hati duk kata apa-apa ke, apa hatinya tak puasa. Itu martabat kita orang yang kedua, ya. Kalau yang pertama, kalau azal duduk yang pertama tu teruklah, biarlah kita lari kepada martabat yang kedua, ya. Puasa kita dan segala panca indera kita juga puasa. Puasa yang ketiga, habis semua seluruh badan puasa, luar dalam puasa, ya. Hati dia pun bersih, sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berzikir saja. Itu puasa-puasa para anbiya, para nabi dan para rasul, para awliya, ya. Tapi kita kalau boleh pergi ke tahap itu, alhamdulillah, ya. Tapi hati pun kadang-kadang susah juga nak jaga, ya. Mulut boleh tahan lagi tak cakap, tapi hati cakap macam-macam, ya. Sebab orang tak tahu, tapi Allah saja yang tahu, ya. Jadi untuk tadi maknanya kalau anak-anak kita, ya, tahu dia puasa, nasihatlah dia, ya. Abang puasa bagus, ya. Mak pun seronok tengok abang puasa, ya. Tapi abang kena sembahyang, ya. Rukun nak pertama solat ini adalah lebih utama lagi, ya, yang diperlukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihatkan dia bahawa di akhirat besok, ya, Allah Ta'ala hanya mengirakan ibadat kita ini. Yang pertama, Allah Ta'ala tengok solat dulu, apa hal pun solat dulu, ya. Nabi ketika nak mati pun sebut dekat umat dia, sembahyang, terus sebut ingatkan kita semua sembahyang, ya. Supaya puasa itu menjadi kekuatan, menjadi barakah di dalam hidup kita. Maka solatlah, ya. Itulah keadaannya yang saya boleh jawab. Makna sembahyang ni macam tu, ya. Okay, no? Sembahyangnya, puasanya boleh, tak ada soalan apa pasal apa dia tak sembahyang, tak puasa. Tapi akhirat esok Allah Ta'ala kira solat dia dulu, ya. Assalamualaikum Ustaz yang dihormati. Bab sembahyang witir, apa yang dimaksudkan sembahyang witir dan bilakah masa afdal perlu dilakukan? Ada banyak perbezaan pendapat. Terima kasih Ustaz. Sunat tarawih, witir dia. Nak tanya sunat tarawih. Sembahyang witir, ya. Witir ni tak puasa pun. Dah kan, bukan tunggu bulan puasa aja. Ya, jadi soalan tadi tanya pasal solat witir. Kalau tak cerita Ramadan pun tak apa, cerita biasa pun tak apa, kita witir, ya. Jadi solat witir ini, ya, kita solat biasanya malam lah, ya. Kalau yang masa tak bulan Ramadan, kita sembahyang Isya. Habis Isya tu kita tak witir lagi lah, ya. Seandainya kita berniat, berazam nak bangun malam, ya, nak bangun qiyamul lail, nak solat malam pula, ya, yang tasbih ke, yang tahajud ke, yang taubat ke, ya. Last kali baru kita nak tutup dengan witir, ya. Kalau kita bukan di bulan Ramadan, ya. Bila di bulan Ramadan, biasa kita buat, maknanya solat tarawih. Habis solat tarawih kita pun sembahyang witir, ya. Dalam hal ini ada banyak pendapat. Bila ada banyak pendapat itu, kita tengok banyaklah halnya. Sembahyang habis, sembahyang tarawih, tu imam nak bangkit sembahyang witir, dia pun balik. Dia balik, dia berhenti, dia tak ikut dah sembahyang witir. Itu mungkin pada dia, dia nak meletakkan bahawa dia nak sembahyang witir itu malam nanti. Dia nak balik malam ni, dia nak bangun malam pula, dia sembahyang tahajud, dia nak sembahyang taubat dan sebagainya. Lepas tu baru dia tutup dengan witir, ya.
sebab dia berniat begitu, maka dia pun balik buat. Tak apa, masih boleh. Tak apalah dia tak witir lepas tarawih. Sebab dia berniat nak solat lagi malam ni. Tapi kalau tak yakin, aku ni boleh bangun ke tak boleh bangun ke ni, balik-balik tu tidur-tidur, jaga-jaga sahur kan. Pukul dengan sahur ni kejar. Jaga-jaga subuh. Mana witir mana? Jadi kalau ingat begitu, masa tak berani, tak yakin, buatlah. Untuk imam buat witir, kita buatlah witir. Tak ada masalah. Sembahyanglah sama-sama dengan imam. Kita witirlah di situ. Imam buat 3, kita buat 3 lah. Kemudian satu. Maknanya yang pertama tadi bukan bulan Ramadan, yang kedua bulan Ramadan lepas tarawih witir. Ada yang buat, boleh. Ada yang tak buat, balik buat di rumah malam ni sebab dia nak sembahyang lagi. Lagi satu, dia sembahyang juga witir. Tok imam sembahyang witir, dia pun sembahyang witir. Dia balik. Malam tu dia bangun lagi. Dia bangun, dia sembahyang lagi. Dia sembahyang pula tahajud. Dia sembahyang tasbih, sembahyang taubat, sembahyang sunat-sunat mutlak dan sebagainya, sunat-sunat malam tu. Akhirnya dia sembahyang sekali lagi. Sembahyang witir pula untuk tutup. Tutup lagi. Tadi tutup dah. Tutup yang tarawih tadi, tutup dengan tarawih. Yang witir sekali lagi ni dia tutup qiyamul lail dia. Qiyamul lail dia dengan witir. Jadi dalam pendapat ulama yang khilaf ni, maknanya tak adalah menjadi suatu kesalahan. Tak salah lah. Kalau kita sembahyang witir selepas sembahyang tarawih bersama imam, lepas itu kita sembahyang pula malam, bangun sembahyang malam, akhir yang sembahyang sunat malam tu kita tutup sekali lagi dengan witir. Boleh, tak ada masalah. Bukan tak boleh dah nak buat. Ataupun dah selepas sembahyang tarawih tu kita dah buat witir, kita tahu aku dah buat witir tadi dah, tak boleh dah nak sembahyang sunat dah tutup dah. Boleh lagi, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau tak sembahyang mana nak tahu, kalau terlepas ni langsung tak buat. Baik kita buat, mana tahu aku tertidur. Jadi kalau kita dah buat ni, sekali buat, sekali lagi pun tak ada masalah. Bukanlah nak jadi haram sembahyang witir sampai 2 kali. Tak haram. Sembahyang sunat, buatlah. Jadi yang itu macam tu. Kalau rasa nak buat awal, buat. Kalau nak rasa nak tunggu malam sakit pun tak apa. Ataupun lepas sembahyang tahajud semua malam tu, buat sekali lagi pun tak apa. Buatlah 3 rakaat tu. Kalau tak larat sangat tu, hak tutup tu 1 rakaat je. Tinggal 1 rakaat je, tak apa lah. Jadi dah buat lah 3. Hak malam ni dah letih dapat yang mulainya last sekali 1 rakaat saja witirnya. Tak apa, boleh. Tak ada masalah. Kalau tak witir langsung? Kalau tak witir langsung tak. Dengan imam pun tak witir. Tak dengan tarawih siap dah. Witir semua siap tu pagi buat tahajud, buat sembahyang tak payah tak witir dah. Tak witir dah. Tak apa, tak dapat kalau solat witir. Tak ada kan? Tak dapatlah solat witir. Maknanya buatlah tadi atas tadi yang dengan tarawih tadi. Jadi cuma yang ini tak ada, kita tak tutup dengan witir sajalah. Solat qiyamul lail kita, solat malam tu. Jadi tak ada masalah dengan fikir pula. Tak boleh nak buat dah. Setengah orang fikir macam tu, dia kata kalau main witir ni tak boleh nak mati. Tak boleh sembahyang dah. Mak dah tutup tu. Dia kena tutup dah tu. Bangun jaga subuh pun tak sembahyang lah. Jadi boleh buat insya-Allah, tak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah syarat makmum untuk
mendapat pahala yang dijanjikan Allah? Apakah sama orang yang melewat-lewatkan takbir bersama imam? Aku imam di sini. Takbir bersama imam pada pertama kali ketika bersembahyang tarawih sehingga imam sudah mula membaca Fatihah. Baik. Maksudnya sama ataupun tak sama orang yang takbir mula sembahyang dengan orang yang melewat-lewatkan sembahyang atau melewatkan akad takbir imam dah mula baca Fatihah dia baru nak bangun. Tarawih kan. Kan biasa orang tak bangun dah mungkin dia tunggu dulu. Imam dia baca surah baru dia bangkit. Ini jenis dia. Macam berkaitan dengan melewat-lewatkan ya. Pada saya tak apalah. Yang pertama tu alhamdulillah ya. Yang pertama alhamdulillah sebab dia main juga sembang tarawih. Walaupun duduk lambat tapi dia main juga. Dia main juga sembahyang. Daripada hak tak main tu lagi teruk. Hak main ni alhamdulillah ya. Okey, tapi malas sikit. Main juga tapi malas. Tunggu untuk imam baca takbir tak bangkit lagi ya. Jadi macam inilah. Yang terbaik, yang sebaik-baiknya, yang sebaik-baiknya lepas tahu lah ya. Imam takbir kita pun ikut, lepas tu imam takbir kita takbir lah ya. Itu maknanya berimam. Kita standby lah tu imam diri, kita pun dah diri. Tu imam pun takbir, habis tu takbir kita pun takbir lah ya. Jangan takbir dulu pada imam lah. Dulu pada imam tak sah lagi tak imam ya. Biar lepas imam takbir kita takbir. Lepas tu imam baca apa, baca Fatihah apa semua ya. Kita pun boleh tunggu dengar ya. Dengarlah imam tu baca Fatihah apa semua ya. Kalau solat fardu biasa buat tarawih ni ya, kita takbir tu imam takbir, kita pun takbir sama-sama lah baca doa iftitah ya. Lepas tu imam baca Fatihah kita dengar bacaan imam ya. Itu kita dengar dulu, habis tu imam baca Fatihah, tu imam baca surah baru kita baca Fatihah. Makmum ya, barulah makmum baca Fatihah. Jadi ada setengah golongannya memang begitulah ya. Lumrah kita lihat di mana-mana ya. Tambah hari Jumaat pun kita bulan puasa sembahyang fardu tu hari Jumaat tu imam baca Fatihah tu dia duduk atas motor ni. Khutbah tu dia dengar di luar ya. Dia dengar kat luar masjid lah sambil sembang. Duduk atas motor sembang ni. Tu imam takbir baca Fatihah, dia sembang lagi. Tu imam baca surah baru dia masuk dalam masjid. Nak bersama imam sembahyang ya. Itu cerita hak Jumaat tu lagi lah fardu, ini solat sunat. Sunat tarawih ni ya. Jadi macam ni lah. Dari segi pahalanya memang orang yang bersama imam takbir sampai imam takbir dia pun masuk sembahyang, itu maknanya pahalanya lebih daripada orang yang kedian ya. Orang yang kedian datang masuk ya. Jadi kalau kita melihat dari situ, dari itu kita tengoklah. Kita tengok kenapa dia buat begitu ya. Dia buat begitu kerana ada masalah ya, ada masalah yang tak selesai ni. Dia pun sibuk-sibuk takbir, dia ada hal lagi ya. Tak boleh nak takbir bersama imam tu bukan sengaja lewat-lewatkan ya. Nak duduk relax lagi imam tu, maknanya kalau dia niat macam tu tak adalah ya. Maknanya pahalanya tak sama dengan orang yang takbir bersama imam ya. Tapi kalau dia atas sebab-sebab yang tertentu, dia tak boleh nak takbir bersama dengan imam ya, maka tak apa ya. Yang itu ada hal dia tak apa. Tapi jangan dengan sengaja ya. Maknanya pahala dari segi pahala dia kurang lah ya. Sebab dia melewat-lewatkan. Orang yang banyak pahala ni orang yang sama. Ini kira masuk dalam orang yang melalaikan ya. Walaupun dia sembahyang tapi dia lalai sengaja ya. Ini pun amalan yang tak baik lah ya. Dari segi dosa tak adalah dosanya, tapi pahala ganjaran dia nak dapat 27, dia sengaja buat tambat, dia tak dapat ya. Kalau sengaja lah kalau sengaja. Kalau tak sengaja, dia sampai dia tu imam dah rukuk ya. Tu imam rukuk padahal dia pun
berebut juga nak dapat rokok dengan imam tadi, dengan tak sengaja lah. Ada hal yang tu dia tengok imam dah rokok, dia pun masuk juga rokok bersama dengan tu imam. Yang tu dia dapat penuh 27. Walaupun dia tak sempat baca Fatihah. Fatihah tak baca, tu imam tanggung Fatihah dia. Itu rahmat yang berimam. Orang boleh tanggung lagi baca Fatihah ni. Bila kita sempat tamadinah bersama dengan imam di rakaat yang pertama, kita dapat juga. Tapi kalau tak sengaja, kalau sengaja, macam tadilah, pahalanya untuk nak dapat 27 tu dia tak dapat. Sebab dia melambat-lambatkan, dengan sengaja melambat-lambatkan, ya. Jadi tak, kalau tak maka penuh kena awal lah. Sebab itu orang minta datang masjid awal. Bila tu kita kata saf, duduk penuh dah dalam saf standby je, ya. Tu imam pun kalau dia datang tengok saf penuh lah, okey, penuh dapat, ya. Tapi kalau saja lewat-lewat, dapatlah pahala lewat-lewat juga, ya. Pahala yang lewat macam orang letak lambat lah, ya. Makan tengok tinggal kuah, ya. Isi orang ambil habis tinggal kuah. Jadi itu hikmahnya, ya. Jadi digalakkan kalau tak sembahyang biarlah bersama imam, ya. Jangan duduk sepak. Alasan letih ke, malas ke, yang itu tak ada alasannya. Yang berbahagia Ustaz, yang mana lebih afdal, menghadiri majlis ilmu atau menghadiri majlis tadarus? Sedangkan masa kedua majlis ini serentak. Soalan bagus ni, ya. Majlis ilmu dengan tadarus Al-Quran, ya. Baik. Baik, oleh sebab kita melihat bahawa bulan Ramadan, ya, bulan yang Allah bagi ganjaran banyak, pahalanya kepada kita bila kita buat amal ibadah, ya, termasuklah kita tadarus, kita mengaji ilmu, ya, dan segala-gala ibadah yang lain. Tapi persoalannya sekarang dia tanya mana lebih afdal, ya, datang majlis ilmu dengan majlis tadarus, ya. Bagi saya lah, ya, kedua-duanya baik, ya, kedua-duanya ada ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Cuma kita melihat di sini bahawa majlis ilmu, ya, majlis ilmu ni dia daripada pukul 9 sampai pukul 11, ya. Kita kalau boleh kita nak dua-dua, kita nak, ya, kita nak dua-dua. Tadarus saya tak tahu lah, lepas subuh lah kot, ya. Lepas subuh sampai pukul 8, pukul 9, sampai pukul 11 juga. Kalau tak sampai pukul 11 juga, mana dia habis pukul 8, ya. Lepas tu ada pula majlis ilmu, ya. Kalau dia tadarus pun dia pergi, lepas tu majlis ilmu pun dia mari, dapat dua-dua, ya. Dua-dua dapat. Tapi pada saya di dalam keadaan yang begini, yang mana kita boleh adjust, ya. Majlis ilmu ni kita boleh datang lepas itu, ya. Kita datanglah selepas itu, tadarusnya habis, ataupun kita mari majlis ilmu dulu, ya. Balik ni kita tadarus lah, ya. Balik ni kita tadarus lah. Masa tadarus kepada kita panjang sampai ke petang saat lagi, sampai buka puasa kita boleh tadarus. Kalau tak tadarus dengan orang pun kita baca sendiri kat rumah lah, baca Quran, ya. Yang ini dia terhad. Habis pukul 11 ni tak ada lah, majlis ni tak ada. Ustaz pun tak ada, ustaz pun balik lah, ya. Kalau dia nak main lepas dia tadarus dah pukul 11, dia pun marilah nak main majlis ilmu. Dia main majlis ilmu tak ada lah, kosong, habis dah. Oh, habis. Jadi yang ini ada waktu yang terhad, yang tadarus tak ada waktu yang terhad sampai bila-bila. Jadi pilihlah yang utama dulu, ya. Mana majlis ini ada waktu-waktunya, majlis ilmu ada waktu-waktunya, majlis tadarus bila-bila kita boleh buat. Jadi di dalam suasana yang begini, ya, maknanya kita boleh ambil dua-dua. Tapi kalau dia letak dua-dua begitu, ya, sama waktunya,
sama waktunya majlis ilmu dengan tadarus. Saya melihat kepada hadis, hadis Rasulullah SAW ketika di mana cerita pasal Jumaat ni, Jumaat. Orang sembahyang sunat dengan orang dengar majlis ilmu, Jadi kalau macam ini pun saya mesti meletakkan bahawa majlis ilmu ini lebih afdal lagi. Marilah majlis ilmu ni dia dengarlah majlis ilmu ni, Sebab dalam itu apabila hadis itu Rasulullah melihat, Rasulullah ketika dia tengah berkhutbah Jumaat, ketika dia berkhutbah Jumaat, datang seorang sahabat masuk duduk, masuk duduk nak dengar khutbah. Tapi Rasulullah kata sembahyang dulu, sembahyang dulu, tahiyatul masjid, barulah dengar khutbah. Maknanya hormatkan yang itu tu dulu, lebih lagi. Lepas tu masuk majlis ilmu, Jadi bagi kita maknanya majlis ilmu yang ada yang khutbah yang Rasulullah bagi itu, maka kena juga kita dengar. Tapi solat sunat tu kita buat juga, Tapi yang ini cerita kita bertadarus bagi saya lah, majlis ilmu, sebab masanya tadi kita boleh atur masa dia. Sebab kita boleh atur masa dia, maka yang inilah yang lebih afdal. Sebab dia boleh balik pula buat tadarus, dia boleh tadarus lagi sampai petang sakit pun dia boleh, Jadi di dalam keadaan ini kita rasa, di dalam majlis ilmu ini juga Allah memberi rahmat dan pahala kepada kita, sebab waktu-waktunya yang tertentu, maka kita rasa biarlah kita hadir ke majlis ilmu dulu, ataupun dah kita tadarus dah tadi, lepas tu balik kalau nak tadarus lagi kita boleh tadarus, Masuk hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud hadis, jika tak silap, ada kalangan umatku yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga semata-mata. Soalannya, bagaimanakah kita hendak mengelak dari perkara ini, dan bagaimana cara menampung kekurangan pahala berpuasa? Soalan tadi maknanya puasa saja. Puasa hadis jadi ni ramai umat aku yang berpuasa nahan makan dan minum sahaja, dan lapar, menahan lapar. Ada umat yang puasa hanya tahan sebab dapat lapar saja. Kemudian cara nak mengelak dari perkara ni, dan cara nak tampung balik kekurangan pahala berpuasa. Baik, itu tadi yang saya sebutkan bahawa kategori kita berpuasa, memang ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan, berapa ramai dikata kalangan umatku yang berpuasa tetapi mereka hanya menahan lapar dan dahaga sahaja. Maksudnya puasanya itu puasa awam tadilah, puasa awam tadi. Dia puasa aja, dia tak makan tak minum je. Tapi hak lain tu dia tak puasa, mata dia, telinga dia, mulut dia, semua dia tak puasa yang tu, puasa awam. Nah, ini kualitinya tak ada, tapi lepaslah daripada tuntutan tak puasa tu, lepas, dia berpuasa juga, tapi puasanya tidak begitu berkualiti, sebab hanya puasa menahan lapar dan dahaga sahaja. Jadi macam mana nak buat supaya dia tak jadi begitu, supaya puasa tu tak jadi
menahan diri pada lapar dan makan dan minum ataupun lapar dan perut sahaja. Maka paling tidak macam inilah, ya. Kalau kita nak buat, biasanya kita nak buat projek, kalau lah tak biasa, kalau dah nak cari, nak cuba mengatasi masalah tu, ya. Yang pertamanya, kalau kita nak puasa, kita kena buat juga perancangannya, plan macam mana kita nak puasa, ya. Kita fikirkan apa aku nak buat, ya. Apa aku nak buat. Puasa dah aku niat apa semua, dah aku puasa pagi ni aku nak buat apa, ya. Nak isi supaya dia tu tak tahan lapar minum saja.